Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Seronok Ustazah nak jumpa kamu untuk belajar. Baiklah, Ustazah harap semua telah bersedia untuk belajar. Baiklah, tajuk kita pada hari ini ialah Haji dan Umrah. Haji dan Umrah. Bila sebut haji, bila sebut umrah, semua murid-murid tahu kan? Kan seronok kan kalau Tok Nik kita pergi haji, seronok nak tunggu dia balik. Kalau dia pergi umrah, seronok tunggu balik kan? Betul? Kita orang beriman, kita memang seronok. Baiklah, sebelum kita teruskan pembelajaran kita, murid kena tahu dulu, bila sebut haji, apa beza haji dengan umrah? Bila haji, dia ada masa-masa dia yang tertentu. Berbeza dengan umrah. Umrah ni dilakukan sepanjang tahun. Bila-bila masa saja kita ada duit lebih, kita nak pergi umrah, tak ada masalah. Dia berbeza dengan haji. Bila masa dia, bila kita nak melakukan haji, masa dia daripada 1 Syawal hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah. Itu masa mengerjakan ibadat haji. Macam puasa. Macam puasa kan? Bila puasa bulan Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan, masa itulah kita mengerjakan haji. Betul? Begitu juga haji ya. Dia ada masa dia. Baiklah, sebelum kita terus lagi pelajaran kita tengok dulu apa yang perlu kita tahu bila kita nak belajar pelajaran bab haji. Tengok. Ni bab haji. Pertama, apa-apa pelajaran memang kita kena tahu pengertian. Apa maksud pengertian? Erti. Apa erti haji? Kena hafalkan. Lepas tu kena tahu lagi apa dalil. Dalil tu apa? Ayat Quran. Dalil tu ayat Quran. Apa ayat Quran yang menyatakan haji tu wajib? Jadi kita kena tengoklah nanti ayat Quran dia yang menyatakan wajib kita mengerjakan ibadat haji. Apa lagi yang kita kena tahu? Hukum. Apa hukum seseorang mengerjakan haji? Ada ketika dia wajib, sunat, nanti kita tengok, nanti kita belajar. Seterusnya dalam bab haji lagi, apa yang kita kena tahu? Syarat wajib haji. Apa syarat dia? Syarat wajib haji. Orang Islam, kalau orang gila dia tak wajib. Nanti kita akan belajar. Lagi tengok lagi bab haji, apa yang kita kena tahu? Wajib haji. Apa dia wajib haji? Kita akan belajar. Syarat lain, wajib lain. Seterusnya rukun haji. Bila sebut rukun, Ustazah suka nak kasih ingat, nak kasih faham kamu. Macam kita kalau kita nak kata dia tu rumah, apa yang mesti ada ciri-ciri rumah? Oh Ustazah, ada tangga, ya betul. Lagi ada apa? Ada tiang, lagi dinding, betul. Lagi tingkap, betul. Bumbung, betul. Bumbung, dinding, pintu, tingkap, tangga, tiang. Itu namanya rukun yang kita katakan dia tu rumah. Nampak? Nampak? Ustazah nak cerita pasal rukun, bukan nak cerita pasal rumah. Kamu nampak tak ciri-ciri dia tu? Nampak? Nampak kan? Lepas tu kalau kita, inilah Ustazah nak kait ni, rukun haji. Nanti kita nak belajar pasal rukun haji. Perkara yang mesti ada. Kalau tidak, haji kita tidak sah. Nampak Macam sembahyang kan? Rukun sembahyang. Tahu kan? Rukun sembahyang ada berapa? 13. Tak tahu, batal sembahyang tak tahu, tak sah sembahyang. Mesti tahu rukun sembahyang 13. Rukun sembahyang tu apa? Niat. Jadi dia betul. Takbiratul ihram, Fatihah, rokok, iktidal, sujud, sampai tertib kan? Jadi itu namanya rukun sembahyang. Kamu tak buat rukun sembahyang yang 13 tu, sembahyang kamu tidak sah. Jadi begitu juga ni ibadat haji. Bila kamu tak tahu rukun haji, tu kena belajar. Ibadat haji kamu tidak sah. Jadi kena belajar betul-betul, fahamkan betul-betul. Seterusnya apa lagi dalam bab haji yang kita kena tahu? Perkara sunat. Dia cantikkan lagi kita punya ibadat haji kalau kita melakukan yang sunat-sunat. Itu tujuan dia. Seterusnya apa lagi? Larangan semasa ihram.
Bila kita dah pasang niat mengerjakan haji, ada pantang larang yang kita tidak boleh langgar, tak boleh. Kalau kita langgar, Masya Allah, musibah. Maksudnya apa ni? Rosak haji kita, rosak. Yang lebih teruk lagi, kita kena kagak tahun depan ni. Pergi haji bukan sedikit duitnya, berpuluh ringgit ya. Berpuluh-puluh ribu ringgit. Jadi hati-hati kena faham betul-betul apa pantang larang. Bila kita dah niat nak melakukan ibadat haji, tengok, kena hafal apa pantang larang. Bagus. Seterusnya, bila kita nak mengerjakan haji, kita kena tahu lagi mikat zamani dan mikat makani. Apa maksud mikat? Mikat tu maksudnya sempadan. Apa maksud mikat? Sempadan. Apa maksud mikat? Sempadan. Sempadan. Zamani maknanya masa, makani maknanya tempat. Jadi bila kita nak mengerjakan ibadat haji, kita kena tahu sempadan masa. Itu saya kata tadi, kalau haji dan bila masa dia, sempadan masa dia bila? 1 Syawal kan, tadi Ustazah dah bagi tahu kan, 1 Syawal hingga bila? Hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah. Itu kita kena tahu. Apa maksud mikat tadi? Sempadan. Sempadan apa? Sempadan masa dia. Ni mikat, makani pula sempadan tempat. Tempat apa? Tempat nak niat. Bila kita nak mengerjakan haji nanti, kita nak mengerjakan umrah, ada tempat niat dia. Tempat niat dia. Ini ditentukan oleh Rasulullah ya. Makani tempat nak berniat mengerjakan haji, mengerjakan umrah. Nanti kita tengok orang daripada sini tempat dia tengok tempat kediaman dia, baru kita tentukan kat mana dia punya mikat dia. Jadi Ustazah ulang balik, mikat. Apa maksud mikat? Sempadan. Apa maksud mikat? Sempadan. Apa maksud mikat? Sempadan. Sempadan masa, sempadan tempat. Sempadan masa, zaman masa, makan tempat. Jadi nanti kita belajar ya. Seterusnya, jenis haji. Jadi sebelum kita nak mengerjakan haji, kita kena tentukan apa jenis haji yang kita pilih. Dia ada 3 jenis haji tu ya. 3 jenis jadi kena tahu haji tu satu, haji apa? Haji ifrad. Kedua, haji kiran. Ketiga, tamattu'. Kita pilihlah, kita tentukan kita nak ambil yang haji yang mana satu. Jadi kena belajar ya. Tak boleh, kena hafal ni pelajaran, kena ingat, kena fahamkan. Baiklah, seterusnya kita tengok terus pada pengertian. Apa-apa mesti hafal dia punya pengertian. Apa itu pengertian? Erti. Tengok apa erti haji. Ni senang sangat nak ingat. Senang kan? Pendek. Jadi terus dapat Apa erti haji pada bahasa? Mengunjungi tempat mulia. Apa dia? Mengunjungi tempat mulia. Pergi tempat mulia. Ziarah tempat mulia. Itulah dia. Hafal Pada istilah pula, mengunjungi Baitullah Al-Haram untuk ibadat tertentu dengan syarat-syarat yang tertentu. Kasih hafal pada bahasa, pada istilah. Kena hafal tak boleh tak nak. Kena rajin. Okey, seterusnya apa dalil yang kita dah belajar tadi? Apa dalil yang mewajibkan kita mengerjakan ibadat haji? Firman Allah, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Al-Imran ayat 97. Apa artinya? Allah mewajibkan manusia. Allah mewajibkan manusia mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah kepada sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Mampu ni
dengan wang ringgit. Mampu dekat sini, ada ilmu. Tak ada ilmu, jangan pergi dulu. Fahamkan dulu. Cukupkan duit, cukupkan ilmu. Kena dua-dua diiring. Jadi kalau tidak nanti tak rasa seronok, tak rasa lemak manis ibadat. Jadi ayat Quran ni kena hafal lah ya. Kena hafal. Ayat Quran ni kena hafal, erti dia kena hafal InsyaAllah boleh. Seterusnya hukum. Apa hukum mengerjakan haji? Wajib. Ke atas setiap Muslim yang cukup syarat-syaratnya. Sekali seumur hidup. Yang wajib tu sekali seumur hidup. Tapi kedua kali, tiga kali tu sunat. Okey, terus tengok tadi kita dah baca tadi syarat dia. Apa syarat wajib haji? Syarat dia apa? Kenalah orang Islam, bukan kafir. Baligh. Dah cukup umur. Berakal. Tak wajib pada orang yang gila. Ini syarat dia lah kan? Merdeka, bukan hamba. Berkemampuan. Bila sebut berkemampuan, murid-murid Ustazah berpesan ni, bila sebut mampu, satu, duitnya cukup, kedua, ilmunya cukup. Jangan tak seimbang. Apa maksud tak seimbang? Ada duit saja terus pergi haji. Jangan. Kena ada ilmu juga. Bahaya. Bahaya kalau tidak ada ilmu pergi. Bukan datang kebaikan, datang keburukan. Jadi seimbangkan dia. Bila sebut berkemampuan, cukup duit, cukup ilmu. Ada ilmu baru pergi. Masya Allah. Okey. Rukun tu syarat dia. Wajib pula. Rukun haji. Rukun haji. Ni yang tadi Ustazah sebut tadi kan. Rukun sembahyang, rukun rumah. Sekarang tengok dulu. Rukun haji. Perkara yang kena ada bila kamu nak mengerjakan ibadat haji. Apa dia? Rukun haji ialah pekerjaan utama yang mesti dilakukan oleh setiap jemaah haji. Mesti dilakukan oleh setiap jemaah haji. Mesti rukun dia. Sekiranya tertinggal salah satu haji, sekiranya tertinggal salah satu rukun haji, maka hajinya tidak sah. Haji tidak sah sekiranya tertinggal. Macam sembahyang lah dia kan. Tak sah sembahyang, tak baca Fatihah. Sebab tu rukun sembahyang kan. Ini rukun haji. Rukun haji. Semula. Sekiranya tertinggal salah satu rukun haji, maka haji tidak sah dan wajib diulang pada tahun berikutnya. Masya Allah. Hati-hati hati-hati ni. Bukan mudah nak pergi ni. Bukan duitnya RM1, RM2, berpuluh ribu. Jadi fahamkan betul-betul, buat betul-betul. Rukun haji ni jangan kasih tinggal. Tengok baik-baik nanti. Kena hafal ni semua pelajaran. InsyaAllah kena tengok baik betul-betul. Wajib dia ulang pada tahun berikutnya. Masya Allah. Ni mana nak cari duit. Okey, terus tengok rukun haji. Seterusnya tengok apa pula ni. Rukun haji. Tadi rukun haji. Ini dia punya tengok apa dia yang dikatakan rukun haji ni. Rukun haji. Pertama, kena ada niat. Tengok tadi kan, bila sembahyang kan niat. Takbiratul ihram, berdiri betul, Fatihah, itu sembahyang. Sekarang haji tengok. Pertama kena niat. Bila nak mengerjakan ibadat haji, dan nak mula dan nak buat ibadat haji tu mesti ada niat. Lepas tu apa? Mesti ukuf. Mesti buat ukuf. Ukuf. Lepas tu apa? Tawaf. Lepas tu sa'i. Lepas tu bercukur. Lepas tu tertib. Ini rukun haji. Rukun haji. Kamu kena tahu ni bila nak buat haji. Pertama niat ihram. Nawaitul hajja
wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan fardu haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Nanti dia tanya, apakah niat ihram? Kena ingat dah ni kena hafalkan niat. Kedua, apa dia? Ukuf. Ukuf. Waw, kaf, waw, fa. Ukuf. Ukuf. Apa tu ukuf? Berada di Arafah pada 9 Zulhijjah. Bermula dari gelincir matahari hingga terbenam 10 Zulhijjah. Disebut di Padang Arafah. Adam dan Hawa ditemukan oleh Allah di Padang Arafah. Mustajab doa ya di Padang Arafah ya. Jadi banyak-banyak berdoa di masa berada di Padang Arafah. Jangan bersembang, mengaji, berzikir, sembahyang. Ustazah ulang balik, jangan banyak bersembang. Sebab kita duduk dalam kemah, itu dah Ustazah kata tadi, kalau tidak ada ilmu, kamu memang akan bersembang. Lepas tu Ustazah kata tadi, cukup ilmu, cukup duit. Ilmu tu kena ada. Nanti kau tak kamu akan bersembang. Nampak rugi, sedangkan doa di sini mustajab. Okey. Dah berada di Padang Arafah. Lepas tu apa lagi kamu kena buat? Tawaf. Tawaf. Apa tu tawaf? Nanti dia soal dalam peperiksaan. Tawaf apa dia? Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali. Bermula dari Hajar al-Aswad dalam keadaan bahu kiri mengiring ke Kaabah. Ini sudah kata yang kena belajar ni. Bukan kamu pusing-pusing saja, tidak. Dia ada dia punya peraturan-peraturan. Belajar dulu sebelum nak pergi tu tawaf pusing 7 kali Okey, kita tawaf di Kaabah. Biasa tengok Kaabah, pernah tengok Kaabah dekat TV, dekat rumah ada. Kalau tok ni pergi haji, dia belikan gambar Kaabah. Tengok tu sunat, dapat pahala walaupun gambar Okey, sa'i. Apa dia sa'i? Bila sebut sa'i, kita kena kenangkan Hajar dengan Ismail. Macam mana dia nak cari air kan? Hajar lari sampai 7 kali. Barulah Allah barulah terkeluar air daripada tumit Ismail. Sebab tu bila kita sa'i kan, kita ingatkan penderitaan Hajar berlari anak mencari air sebab dah kehabisan air Jadi sampai sekarang lah sa'i jadi ibadat haji mengenangkan penderitaan tu Siti Hajar. Inilah juga macam ukuf tu tadi kan, mengenangkan macam mana Adam dan Hawa kan, penderitaan mereka kan kerana buah holdi kan. Yang ni sa'i ini juga kenangkan Siti Hajar. Jadi bila berjalan daripada Bukit Safar Marwah, dalam bayangkan dalam hati kamu macam mana penderitaan Hajar berlari, berjalan mencari air kan. Tengok apa dia sa'i. Sa'i ialah berjalan atau berulang alik dari Bukit Safar ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dalam peperiksaan akan disoal, apa dia sa'i? Jawab. Apa dia sa'i? Berjalan atau berulang alik. Berjalan atau berjalan atau berlari anak. Ulang alik dari Bukit Safar ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Okey, seterusnya bercukur. Bila sebut bercukur, sebenarnya lelaki ni sunat dia cukur, kasih botak rambut. Masya Allah, kalau lah dia tahu fadilat, mereka akan cukur, kasih botak rambut tu. Tapi sini bila maksud bercukur ni menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Biasa lelaki dia cukur botak. Biasa perempuan ni dia memadai dengan 3 helai rambut sahaja dia potong. Seterusnya kena ingat ni nanti dia tanya apa tu cukur. Jangan tak tahu apa dia cukur? Menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tertib. Apa maksud tertib? Melakukan mengikut urutan, tersusun. Okey. Tengok lagi muka surat yang ke-16. Apa dia muka surat ke-16? Perkara-perkara wajib haji. Apa dia perkara-perkara wajib haji? Perkara-perkara wajib haji.
Pertama, niat ihram di miqat. Kedua, bermalam di Muzdalifah. Ketiga, melontar Jumratul Aqabah. Melontar di Jumratul Aqabah. Bermalam di Mina. Melontar di 3 jamrah. Keenam, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam ihram. Cuba kita tengok apa maksud berniat, perkara yang wajib, perkara-perkara wajib haji. Keluar ni periksa ni, apa dia kata perkara-perkara yang wajib haji, perkara-perkara wajib haji. Pertama, niat ihram di miqat. Apa maksud niat ihram di miqat? Berniat ihram di tempat yang ditentukan, yang ini makani, dan masa yang ditentukan, yang ini zamani. Yang tadi Ustazah bagi tahu tu kan, apa maksud miqat tadi? Apa maksud miqat? Apa maksud miqat? Miqat. Miqat maksudnya apa tadi? Sempadan. Apa maksud miqat? Sempadan. Niat. Apa maksud miqat? Sempadan. Berniat ihram di tempat yang ditentukan. Berniat ihram di tempat yang ditentukan. Dia tengok daripada negeri mana, Malaysia lain, tempat ukuf dia, tempat berniat dia, dia ikut negeri, tempat niat ikut apa? Negeri. Tempat niat ikut negeri, dan masa yang ditentukan, masa tadi yang saya dah bagi tahu tadi, masa dia mulai pada 1 Syawal kan, 1 Syawal hingga tadi sebelum Fajar 10 Zulhijjah. Okey, seterusnya bermalam di Muzdalifah. Allah, bila sebut bermalam sejuk, Ustazah pernah kena kan, ya Allah, rupanya sejuk sebab kan lapang tempat dia kan. Sampai ada kawan Ustazah bergegar badan dia kerana kesejukan. Sejuk ni di Muzdalifah. Allahu Akbar. Tapi tak apa, besar pahala kita, Okey, kita kena berada di sinilah maksudnya, perkara yang wajib haji. Maksudnya kita kena ada dekat sini. Maksudnya kena tahulah, kena tahu bermalam di Muzdalifah. Apa maksud bermalam di Muzdalifah? Berada di Muzdalifah walaupun sebentar selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Maknanya selepas 12 malam tu, selepas 12 malam tu, itu baru kita dikatakan kita berada di Muzdalifah. Lepas 12 malam maksud kita dah boleh bergerak ke Mina. Itu maksudnya sebelum 12 malam jangan gerak. Maksud selepas 12 malam baru gerak. Itu sebab perkara yang wajib haji. Jadi benda ni kena tahu. Lepas tu terusnya melontar di Jumratul Aqabah. Ni kita kat Mina ni, melontar sebanyak 7 biji anak batu pada hari 10 Zulhijjah selepas Zuhur. Ni masa kita dekat Muzdalifah ni, kita kutip lah dekat sini kan, kita duduk dekat Muzdalifah ni. Lepas tu kita kutip sedikit batu untuk ni melontar pada 10 Zulhijjah ni. Sunat kita kutip batu dekat sini. Okey, bermalam di Mina. Daripada Muzdalifah tadi kan, kita akan bergerak ke Mina. Kita akan daripada Muzdalifah, selepas 12 malam kita bergerak ke Mina. Kita akan berada di sana. Tengok mana tadi, melontar, bermalam di apa ni tadi dah sudah ni kan. Lepas tu bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Bermalam di Mina pada malam hari tasyrik. Apa maksud hari tasyrik? 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Itu maksudnya hari tasyrik. Kena ada dekat situ, kena berada di Mina tu ya. Okey, seterusnya melontar ketiga jumrah, iaitu melontar anak batu sebanyak 7 biji di setiap jumrah pada hari 11, 12, 13. Tadi sini yang ke-10 kan, jadi 4 hari lah tu kan. 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu dinamakan hari tasyrik. Okey, yang seterusnya meninggalkan perkara yang dilarang semasa ihram, seperti
memakai wangian, memotong kuku, memakai minyak rambut, mencabut pokok, membunuh binatang, akad nikah, berjima, menutup kepala dan memakai pakaian berjahit. Ini hanya untuk lelaki sahaja. Kemudian menutup muka, ini untuk perempuan sahaja. Ini tak boleh meninggalkan perkara yang dilarang semasa ihram. Jadi kena ingatkan ni kena kasih ingat ya. Tengok lagi yang ke-17, muka surat yang ke-17, perkara-perkara sunat. Ni kena tahulah perkara-perkara sunat. Apa yang kita kena buat. Perkara-perkara sunat haji. Sunat sebelum berniat lah ni, sebelum kita nak mengerjakan ibadat haji. Inilah sunat yang kita buat ni, sunat-sunat sebelum tu. Apa yang kita kena buat sebelum berniat nak mengerjakan haji. Lepas tu ni sunat ketika kita berada di padang Arafah. Kita tengok dulu yang sunat sebelum haji, sunat sebelum niat. Apa yang kamu sunat buat? Memotong kuku. Kena ingat ni kena ingat apa sunat sebelum kamu nak berniat nak mengerjakan haji. Apa dia? Potong kuku, memotong bulu atau rambut, mandi sunat, memakai minyak rambut, sembahyang sunat ihram, memakai bau-bauan. Ni sebelum berniat sebelum berniat sebelum berniat jangan salah, sebelum berniat. Lepas tu ni lagi ketika wukuf di Arafah, berada di padang Arafah, suci dari najis. Pastikan kamu tidak ada najis. Diri kamu, pakaian kamu, tempat yang kamu duduk, pastikan suci daripada najis. Lepas tu memperbanyakkan baca Quran. Itu saya pesan tadi kan, kamu dalam kemah ni, dalam kemah semua keliling manusia, semua keliling orang. Apa tu saya kata, kalau kamu tak ada ilmu, kamu rasa bercerita. Jangan. Memperbanyakkan, sebab doa mustajab kan memperbanyakkanlah baca Al-Quran. Lepas tu memperbanyakkan solat sunat. Malam tu banyakkan sembahyang sunat. Minta doa banyak-banyak untuk anak cucu, keluarga, jiran-jiran, saudara mara. Banyak-banyak solat, mustajab doa. Lepas tu kat sana bertasbih, beristighfar, bertakbir, berzikir. Banyak-banyak berzikir apa yang kamu tahulah masa sebelum kamu pergi haji, yang dah diajar oleh guru tu. Buat. Okey, seterusnya banyakkan bertalbiyah banyakkan bertalbiyah. Apa bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Banyakkan sepanjang jalan banyakkan lepas kita berniat nak mengerjakan haji, niat nak apa, banyakkanlah talbiyah Okey, seterusnya apa lagi? Sunat ketika kamu tawaf apa sunat kamu buat ketika kamu tawaf? Cantiknya kamu berjalan kaki. Boleh naik kereta sorong kalau kamu uzur, memang tak boleh jalan sakit Kalau sihat berjalanlah kaki Istiqlam, iaitu melambai ke arah Hajar al-Aswad Lepas tu apa lagi? Berzikir dan berdoa Apa lagi? Tawaflah dengan khusyuk. Apa maksud tawaf dengan khusyuk? Kamu mengelilingi Kaabah tu dengan penuh zikrullah, dengan penuh ayat Quran, dengan penuh mengingati Allah lah. Maksudnya jangan ada ingat yang lain. Maksudnya mulut kamu tu sentiasa bertahmid, bertasbih, berzikir. Dia kan ada pusingan pertama, pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan dan seterusnya. Tapi kalau dah sesak dengan manusia, kadang-kadang dah tak ingat, bacalah saja zikir-zikir yang paling senang, ayat-ayat Quran yang pendek-pendek. Okay. Seterusnya solat sunat selepas tawaf. Dah selesai tawaf 7 kali tu, kamu pergilah siring-siring tepi-tepi tu, kamu pergilah sembahyang sunat. Okay.
Seterusnya sunat ketika sa'i. Dia kena hafal ni, kena hafal ya, kena hafal. Sunat ketika sa'i, apa yang sunat dia? Keluar melalui pintu safar, sunat keluar kan mula kita safar marwah ini dia pesan pintu safar kita keluar dah selesai kita melakukan sa'i tu menaiki bukit Safar dan Marwah kalau kita dah biasa pergi kita tahu tu kan dia landai macam ni lurus Safar Marwah, lepas tu kan bukit tu dia macam naik sikit gitu dia macam ternaik sikit gitu, dekat sini pun gitu ternaik sikit, dia simen tu dia ternaik sikit, jadi naik sikit ni kawasan yang tinggi ni jangan berhenti kat sini, kamu naik sikit yang tinggi tu tu maksudnya menaiki bukit Safar ke Marwah, naik sikit seterusnya berlari-lari anak pada tempat tertentu bagi lelaki sahaja. Nanti bila kita pergi haji dia ada tanda tu macam lampu isyarat kalau kat Semenanjung kita kat Malaysia, tapi dia bukan lampu isyarat, dia macam tu lah, dia ada kita boleh nampak dia tanda yang kita disunatkan berlari tu, berlari-lari anak tu dia warna hijau tu dia punya lampu tu nanti nampak tu bila kita pergi ibadat tu kita nampak seterusnya berwuduk dan berdoa, pastikanlah kita ada wuduk okey habis dah pelajaran kita. Cuma yang bawah ni sekali bahagian tawaf, jadi kamu kena tahu jenis-jenis tawaf satu, tawaf ifadah. Apa maksud tawaf ifadah? Ifadah tawaf haji dan umrah. Apa maksud tawaf kudum? Tawaf kudum selamat datang. Apa maksud tawaf nazar? Orang yang bernazar wajib dibuat sebab dia bernazar ni untuk individu yang bernazar lah Seterusnya apa dia tawaf wada? Tawaf wada selamat tinggal. Bila kita buat, bila kita nak balik selepas selesai mengerjakan ibadat haji. Tawaf sunat, apa dia tawaf sunat? Bila-bila masa saja saja kita tawaf okey, ini kena ingatlah ingatkan bahagian-bahagian tawaf ni Baiklah murid-murid yang dirahmati Allah, semua pelajaran kena hafal semua pelajaran kena hafal kena hafal sebab bila kita nak melakukan ibadat kita kena faham betul-betul isi pelajaran jadi ingatkan di akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hafalkan pelajaran, insya-Allah.